Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Pada sesi video kali ini kita meneruskan pembelajaran kita, ya. Masuk kepada tajuk pembelajaran yang ke-9. Alhamdulillah, ya, dalam buku teks kita dah masuk kepada tajuk yang ke-9, iaitu salah satu topik yang kiranya penting, ya, berkenaan dengan ahammiyatul aqidati. Ahammiyatul aqidati, ya, maksudnya kepentingan akidah, ya, berkenaan dengan akidah bagi seorang muslim ini. Ini adalah tunjang utama dalam agama kita, ya, berkenaan dengan ibadah, akhlak, perbuatan seharian kita perlulah dimulakan dengan pegangan kita dahulu, akidah kita dahulu, baru dengan yang lain-lainnya. Jika akidah kita belum sempurna, belum memahami dengan sebetulnya, maka perlu diperbaiki dahulu, baru berkenaan dengan perkara-perkara yang lain, ya. Dalam buku teks kita, tajuk ini bermula muka surat 121. Mana kita nak belajar beberapa teks di dalam bahasa Arab yang menceritakan tentang kepentingan akidah kita ini, ya. Kita terus masuk kepada muka surat 192 daripada kitab buku teks kita ini. Yang pertama, muka surat 122, istami' wantiq. Dengarkan sebutan bagi setiap perkataan itu, kemudian sebut. Dengar dan sebut. Di sini diberikan suatu ayat daripada Al-Quran, daripada surah Luqman ayat yang ke-11. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih bal zalimuna fi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim. Ya, yang mana ayat ini dalam surah Luqman ayat 11 ini menceritakan tentang ciptaan-ciptaan Allah yang hanya Allah saja yang mampu menciptakannya. Tak ada yang lain, tak ada makhluk yang mampu menciptakan ciptaan seperti ini, ya. Disebutnya hadza khalqullah, ini semualah adalah ciptaan Allah. Fa'aruni, maka kamu tunjukkan kepadaku, wahai orang musyrikin, orang kufar. Kamu tengok ini semua ciptaan Allah. Fa'aruni, kamu tunjukkan kepadaku, madza khalaqal ladzina min dunih. Apakah yang boleh diciptakan selain daripadanya. Maksudnya orang-orang kafir ni dia bukan sembah kepada Allah, dia orang sembah berhala. Maka cabarannya, suruh apa yang berhala kamu boleh buat. Ini semua ciptaan Allah. Apa berhala yang kamu buat? Balil zalimuna fi dhalalim mubin. Bahkan orang-orang yang zalim, maksudnya orang-orang yang mensyirikkan Allah itu fi dhalalim mubin, ya, berada dalam kesesatan yang nyata. Maka hanya Allah saja yang maha berkuasa, yang boleh menciptakan pelbagai makhluk. Berhala sembahan orang kafir tak mampu melakukan apa-apa. Kita lihat apakah ciptaan Allah yang agung, yang besar-besar ini. Antaranya adalah Syamsun. Syamsun, matahari diciptakan oleh Allah yang menerangi alam kita ini waktu siang, kan. Yang keduanya Jabalun, bukit bukau, gunung ganang. Ini semua ciptaan Allah. Lagi apa lagi? Qamarun, ya, bulan, ya, yang indah, bulan purnama yang lihat besar, cantik itu adalah ciptaan Allah. Haiwan. Itu apa? Kuda belangnya, singa, monyet, kucing dan sebagainya. Semua ini adalah haiwan, makhluk yang diciptakan oleh Allah. Tak ada seorang manusia mampu, hatta walau yang sekecil cipta nyamuk. Tak ada manusia yang mampu cipta nyamuk. Cipta patung, cipta gambar bolehlah. Tapi nak cipta haiwan yang sebiji macam itu, takkan manusia termampu, ya, nak bagi dia bernyawa lagi, kan. Seterusnya syajaratun, pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, ini semua Allah cipta, ya. Dan bahrun, laut, ya, laut yang luas terbentang, ya, berapa banyak air hidupan di dalam laut itu semua adalah Allah yang cipta. Tak ada manusia yang dapat melakukan seperti itu. Itulah nak ceritakan betapa besarnya kehebatan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan akan setiap sesuatu. Setiap apa yang ada ini semua adalah ciptaan Allah. Tak ada satu pun yang bukan ciptaan Allah. Kalau kita kata itu mesin tu kipas tu ciptaan manusia.
Ciptaan manusia pun, siapa cipta manusia tu? Allah yang cipta. So lagi hebat Allah, Allah boleh mencipta manusia yang boleh mencipta kipas. Masya Allah, tabarakallah. Okey. Okey, itu muka surat 122. Seterusnya kita lihat kepada 123. Ya, ini berkenaan dengan akidah kita, tunjang kita. Antara ayat menjadi pegangan kita yang sering kita baca, yang mudah semua orang hafal, iaitu surah daripada surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad. Dialah Allah yang esa, yang tunggal. Tak ada Allah yang lain, tak ada Tuhan yang lain yang boleh disembah melainkan Allah. Ya, apa yang kita boleh faham daripada ayat ni? Ayat ni ringkas, pendek saja, tapi membawa 1000 makna, 1000 tafsiran yang boleh kita fahami. Ya, qul huwallahu ahad. Apa yang nak diterangkan di sini? Yang pertama, laisa lahu syarikun. Laisa lahu syarikun. Tiada baginya, tiada bagi Allah itu syarik, sekutu. Kita sebut Allah yang esa, maka tak ada sekutu, tiada syirik baginya. Yang kedua, laisa lahu walidun. Tiada baginya bapa, ibu atau bapa. Allah tidak beribu, Allah tidak berbapa. Allah itu Maha Tunggal. Dia ada bukan daripada beranak dan sebagainya. Dia adalah tiada beribu, tiada berbapa. Laisa lahu walidun. Yang ketiga, laisa lahu waladun, dan tiada baginya anak. Bapa, ibu tak ada, apatah lagi anak. Allah tidak ada. Allah ini tidak beranak dan tidak diperanakkan. Faham betul-betul dari maksud Allahu Ahad. Allah yang esa. Tiada bagi. Ini semua sifat manusia. Ada ibu, ada bapa, ada anak. Ini sifat manusia, bukan sifat Allah. Lagi, laisa lahu sahibun. Tiada baginya peneman. Tak ada peneman, pendamping. Macam kita ada teman, ada kawan, dah besar, ada isteri, ada suami. Bagi Allah, tiada benda tu. Faham? Allahu Ahad. Laisa lahu syabihun. Seterusnya, laisa lahu syabihun. Tiada yang serupa dengannya. Tak ada yang lebih, tak ada benda yang atas muka bumi ini yang serupa dengannya. Sebab yang lain semua Allah cipta. Allah pencipta. Tak ada yang serupa dengan Allah. Begitu juga laisa lahu masilun, tiada yang seumpama dengannya. Lebih kurang maksud dia syabihun masilun, tiada yang serupa, tiada yang seumpamanya. Dan Allah ini juga huwa as-samad. Huwa as-samad, kan, daripada ayat al-ikhlas ni, qul huwallahu ahad Allahus samad, kan. Allahus samad apa maksud huwa as-samad? Dialah Allah tempat kita bergantung. Kita makhluk yang diciptakan Allah, maka tempat kebergantungan kita adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat kita faham daripada ayat qul huwallahu ahad. Jika kita faham betul-betul, inilah dia kepentingan akidah kita. Faham betul-betul siapa Tuhan yang mencipta kita, apa yang diperintahkan kepada kita, maka barulah akidah kita menjadi akidah yang benar, akidah yang mantap. Faham betul-betul ya? Allahu ahad, laisa lahu syarikun, laisa lahu waladun, laisa lahu walidun, laisa lahu sahibun, syabihun, masilun, dan huwa as-samad. Okey, faham ya? Okey, seterusnya kita lihat pula kepada 124. 124 berkenaan dengan seperti biasa kita ada suatu tarkib, takbir, satu ayat yang ungkapan yang kita pelajari ya pada tajuk-tajuk sebelum ni pun. Okey, untuk tajuk kali ni dia satu ungkapan untuk kita kalau kita kata dalam bahasa Inggeris tu excuse me. Mungkin nak minta maaf boleh, atau nak minta pencerahan, nak tanya lebih lanjut, kita pakai ma'ziratan. Ma'ziratan, izinkan saya, ataupun maafkan saya pun boleh juga. Ma'ziratan ni kan, maafkan saya, izinkan saya, macam perkataan excuse me lah di dalam bahasa Inggeris itu kan. Okey, lihat perbualan bagaimana penggunaan ma'ziratan itu ya. Ma'ziratan ya. Yang pertama, ini ada orang tengah kawan, seorang rakan dalam kelas tengah membentangkan. Dia kata, "I'lam, ketahuilah, ayyuhal asdiqa'u, wahai sahabat-sahabatku sekalian." Dia kat depan, dia bagi pembentangan nak cerita kan. Dia kata, "Ketahuilah wahai sahabat-sahabatku sekalian, ma khalaqallahu kulla syai'in batila." Ma khalaqallahu kulla syai'in batila. Ma khalaqallah, tiada yang diciptakan oleh Allah, kulla syai'in, akan setiap sesuatu ini, batila, yang batil, yang
sia-sia, yang tidak memberikan manfaat. Tak ada. Setiap apa yang Allah bagi, Allah ciptakan itu semuanya ada manfaat, ada kegunaannya masing-masing. Tinggal lagi kita kena cari je apa dia kan. Ada benda-benda kita tahu ini manfaat dia, manfaatnya contoh hujan, Allah turunkan hujan. Apa manfaat dia untuk bagi tumbuh-tumbuhan segar, dapat menjadi sumber minum untuk haiwan-haiwan ya sebagainya. Ada lagi, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah ada gunanya. Tinggal lagi kita nak cari, nak kaji. So ada kawan dia tu, bila dengar kawan dia kata semua yang Allah cipta ini tak ada yang batil, tiada yang sia-sia. Dia kata ma'aziratan, izinkan saya, excuse me. Dia nak macam nak tanya lah, dia tak apa nak faham. Ya sadiqi, wahai kawanku. Ma'aziratan ya sadiqi, wahai kawanku. La afhamu ma qulta. Saya tak faham apa kamu cakap ni. Dia tak faham. Bila kawan dia kata semua makhluk yang Allah cipta ni tak ada yang sia-sia. Dia tak apa nak faham. La afhamu, saya tidak faham ma qulta, apa yang kamu katakan. Kawan sebelah dia pula nyampuk, sambung pula lagi kata hatta al-ba'udha wal jarasim. Dia kata sebab dia tak apa nak faham apa yang dia cerita. Semua benda hatta al-ba'udha, sehingga nyamuk sekalipun, wal jarasim, dan kuman sekalipun, germ, kuman, bakteria sekalipun. Adakah ia tidak sia-sia? Sebab dia berfikir, apa namanya, nyamuk, apa manfaat daripada nyamuk? Duk gigit orang, makan darah orang adalah. Dan kuman bakteria apa manfaat dia? So dia tak apa nak faham. So kawan dia ni ceritalah, sebutlah balik. Inna syajarata wal jibala wal buhura wal hayawanati laha manafi'u linnas. Inna syajarata, sesungguhnya pokok-pokok, wal jibala, bukit-bukit, wal buhura, dan lautan-lautan, wal hayawanati, dan juga haiwan-haiwan, laha, baginya, pada sebab benda ini, manafi'un linnas, manfaat-manfaat yang banyak bagi manusia. Pokok ada manfaatnya, bukit bukau ada manfaat, laut ada manfaat, haiwan-haiwan lain semuanya ada manfaat. Termasuklah dia nak sebut tadi, nyamuk ke kuman ke tu termasuk haiwan tu, semua ada manfaat. Tinggal lagi kita kena cari apa manfaat yang kita dapat daripada makhluk-makhluk tersebut. Maka kawan itu sebutlah subhanallah ma'a'zama sya'nuhu, ya, subhanallah, maha suci Allah, ma'a'zama sya'nuhu, betapa agungnya ciptaan Allah ini kan. Martabat Allah ni sangat tinggi. Hatta semua benda yang Allah ciptakan tak ada yang sia-sia kan. Kita boleh ambil manfaat setiap apa yang Allah ciptakan. Ya, lihat tepi ni sikit ada muradifat, ya, perkataan yang seerti khalaqa. Khalaqa disebut tadi, khalaqa, menciptaan. Allah menciptakan, Allah mencipta. Sama juga dengan ja'ala. Ja'ala ni maksud dia kan mencipta, menjadikan. Mencipta sama erti dengan menjadikan. Batila, seerti dengan dia abasa, yang batil, yang sia-sia, seerti ya. Batila abasa. Manafi'un, mendatangkan manfaat, seerti dengan dia fawaidun, yang mendatangkan faedah. Itu dia perkataan yang seerti. Okey. Seterusnya kita lihat kepada 125. Ya, satu hiwar. Hiwar yang ini perbualan di antara ustaz, seorang ustaz bersama dengan anak murid dia kan. Ada anak murid dia Faiz, Ashraf ada, Aisyah pun ada, berkenaan dengan lafaz syahadah kita. Lafaz syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faiz dia nak tanya dekat ustaz dia ni. Ya ustaz, wahai ustaz, ma haqiqatu asyhadu an la ilaha illallah? Apakah maksud kebenaran, apakah maksud sebenar daripada asyhadu an la ilaha illallah? Apa maksud daripada aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah? Maka ustaz dia jawablah, daripada maksud syahadah tu apa dia? Nashhadu wa nuqirru bi anna Allah wahidun. Nashhadu, kita bersaksi. Asyhadu Allah tu aku bersaksi, so kita bersaksi, wa nuqirru, dan kita berikrar, bi anna Allah, sesungguhnya Allah itu wahidun, Allah itu yang esa. Kita sebut aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka kita menyaksikan bahawa hanya sahaja Allah itu tunggal, tak ada Tuhan yang lain. Itu ustaz dia jelaskan. Baru Ashraf pula tanya ke ustaz,
Hal hadha ya'ni annahu la syarika lahu? Hal hadha, adakah ini ya'ni membawa maksud, adakah ini bermakna annahu, sesungguhnya Allah itu la syarika lahu, tiada sekutu baginya? Dia tanya. Maka ustaz dia jawablah, na'am, ya, huwa wahdahu, dialah yang esa, allazi yastahiqqul ibadah, yang berhak disembah. Itulah dia maksud daripada asyhadu an la ilaha illallah. Kita bersaksi dan berikrar mengakui bahawa hanya Allah yang esa dan dia sahajalah yang berhak disembah. Tiada sekutu baginya. Kemudian Aisyah pula datang. Aisyah pula tanya, wa kaifa bihaqiqati wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bagaimana pula maksud daripada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dia tanya ke ustaz dia, maka ustaz dia jawab pula apa pula maksud daripada syahadah yang kedua ini tadi. Nuqirru bi anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Nuqirru, kita mengakui, mengikrarkan, bi anna, sesungguhnya, sayyidana, penghulu kita ini, Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, adalah utusan Allah, adalah pesuruh Allah. Maksudnya Nabi Muhammad kita ni dilantik menjadi Nabi, menjadi Rasul, bukan dia lantik diri sendiri. Dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Allah yang melantik baginda untuk menjadi Rasul, untuk menyampaikan dakwah kepada sekalian umatnya. Itu maksud daripada asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian Aisyah tanya lagi, wa kaifa nuzhiru iqrarana? Wa kaifa, dan bagaimana nuzhiru, kita nak menzahirkan, nak menunjukkan iqrarana, ikrar kita tadi, pengakuan kita tadi. Kita mengaku Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, macam mana kita nak menzahirkan syahadah yang kita lafazkan itu tadi? Maka ustaz dia jawab, nattabi'u ma ja'a bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa nuaddi ma amarna bihi. Nattabi'u, kita mengikuti, ma ja'a bihi, apa yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut apa yang Nabi datangkan pada kita, kita ikut. Wa nuaddi, dan kita melakukan ma amarna bihi, apa yang diperintahkan kepada kita. Apa yang Nabi bawa pada kita, kita ikut, dan apa yang Nabi perintah kita lakukan. Itulah kita, cara untuk kita menzahirkan apa yang kita telah lafazkan tadi, berkenaan kita mengakui bahawa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Okey, betullah dia berkenaan dengan lafaz syahadah. Kita kena faham betul-betul, ya. Seorang, kalau orang yang bukan Islam tu nak masuk kepada Islam, yang pertama dia perlu ucap dua kalimah syahadah. Maka dia kena faham betul-betul, bukan setakat sebut di lisan tapi di hati dia tidak memahami maksud daripada syahadah itu tadi, ya. Okey. Seterusnya kita lihat kepada muka surat seterusnya berkenaan dengan an-nizamus sauti, ya. Nizamus sauti dah banyak kali kita sebut berkenaan dengan alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah, kan. Jadi kita lihat sambil lalu saja syamsiah macam mana dia masuk sekali, kan. At-tamassuku, asyirku, as-sahihu, ad-dinu, at-taqarrubu, ya, ar-rabtu, ya. Kita tak bunyikan huruf lam tu berbanding dengan alif lam qamariyah. Huruf alif lam itu dia berbunyi, kita sebutkan bunyi dia al-abdu, al-imanu, al-kufru, al-batilatu, al-i'tinaqu, al-millatu, ya, dan sebagainya, ya. Saya semua dah faham daripada topik ini, ya. Okey. Okey, selanjutnya kepada muka surat 127 berkenaan dengan al-hikamu wal amsalu. Kata-kata hikmah. Setiap tajuk ada kata-kata hikmah, kan. So untuk kata-kata hikmah, hikam wal amsal kita kali ini adalah ra'suddini al-ma'rifatu. Ra'suddini, kepala agama. Maksud kepala agama tu maksud tunjang agama. Benda utama sekali dalam agama ni apa dia?
Al-ma'rifatu, mengenal. Tunjang utama bagi agama ini mengenal. Kita kena kenal Allah, kenal Rasul, kenal apa segala ibadah yang kita nak lakukan. Kena kenal, kena tahu dahulu. Baru boleh buat ibadah yang kita nak lakukan. Baru kenal siapa Tuhan kita. Baru kenal siapa Nabi kita. Itulah dia tunjang Roksuddin, tunjang agama kita. Ya. Tengok perbualan kat sini. Ya. Ada seorang anak murid dia tanya kepada ustazah dia kan, ya ustazati, wahai ustazahku, mal maqsudu bil ayah, apakah yang dimaksudkan daripada ayat. Tengok daripada Al-Quran ada satu ayat tu, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yarfa'illahu, Allah mengangkat, Allah mengangkat allazina amanu, orang-orang yang beriman, minkum, daripada kalangan kamu ini, Allah mengangkat orang-orang yang beriman, wallazina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu, darajat, beberapa darjat. Maksud Allah menaikkan darjat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memperoleh ilmu. Dia tanya apa maksud daripada ayat ni, Allah mengangkat darjatnya, apa maksud dia? Bagaimana ustazah dia jawab? Man yatlub al-ilma yarfa'illahu darajatihi. Man yatlub, siapa yang menuntut al-ilma, siapa yang menuntut ilmu, yarfa'illahu darajatuhu, maka Allah akan menaikkan darjatnya. Maksud darjat di sisi Allah itu. Darjat di sisi manusia kita tak nak buat apa pun. Darjat di sisi manusia hanya dapat had dunia je lah. Kalau nak darjat di sisi Allah, maka tinggi lagi kita, maka lagi tinggi dapat kita di sisi Allah itu. Jadi siapa yang menuntut ilmu, Allah mengangkat darjatnya. Dia tanyalah, limadha ya ustazati, kenapa wahai ustazah? Sebab apa kalau orang tuntut ilmu ni Allah naikkan darjat dia? Ke ustazah dia jawab, li'annal ilma yurshiduna ilal khairati wassalihati wa yamna'una minas sayyiati. Sebab orang yang menuntut ilmu ini, kenapa Allah naikkan darjat dia? Kerana li'annal ilma, kerana ilmu ini yurshiduna, memimpin, mendorong kita ilal khairati, kepada kebaikan, wassalihat, dan amal soleh, wa yamna'una, dan menghalang kita minas sayyiat, daripada keburukan. Itulah faedahnya orang menuntut ilmu ni. Dengan ilmu ni boleh membimbing, mendorong kita kepada buat baik, kepada amal soleh, dan menghalang kita daripada perkara yang buruk kan. Kita belajar ilmu agama banyak-banyak, insya-Allah dia akan membimbing, mendorong kita kepada kebaikan. Jadi daripada kita banyak buat kebaikan tu, dari situlah Allah mengangkat darjat kita. Lepas tu kau anak murid ni tanya lagi, hal adakah yadillul insan, sesat manusia itu, adakah manusia itu jadi sesat? Bukan setakat dia je yang sesat, wa yudillul akhirin, dan menyesatkan orang lain, dunal ilma, tanpa ilmu. So kalau kita ni tak ada ilmu, dia tanya adakah kita, manusia ni jadi sesat? Bukan setakat dia saja sesat, yudillul akhirin, dia menyesatkan pula orang lain. Kata ustazah dia, na'am, ya. Ahsanti ya Maryam, bagus, kamu sangat bagus wahai Maryam. Yaqul hukama, kata orang alim bijaksana, ra'suddini al-ma'rifatu, tunjang bagi agama itu adalah mengenal. Maksud kita kena kenal dulu apa yang kita anuti, kita pegangi, yang kita lakukan ini. Barulah kita tidak sesat dan kita tidak menyesatkan orang lain. Itulah pentingnya ilmu. Dengan ilmu tu kita dapat ma'rifah, itu tadi, dapat mengenal. Okey, itulah dia. Tepi ni, sini kotak tepi ni ada muradifat, perkataan seerti. Perkataan seerti iaitu yatlubu, menuntut. Maksudnya yas'alu, bertanya, apa nama? Tanya akan sesuatu ilmu itu. Kita nak ilmu. Yurshiduna, seerti dengan dia yadulluna, yang mendorong, yang menunjukkan kita. Rafa'a, mengangkat, mengangkat, a'la, yang meninggikan. Al khairat, al hasanat, maksud dia kebaikan. Okey, tu berkenaan dengan al hikamu wal amsal. Rasanya cukup sekadar ini dahululah untuk pertemuan kali ini. InsyaAllah kita sambung pada muka surat seterusnya pada pertemuan yang akan datang ya. Sekian untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.